Tahniah kita ucapkan kepada Datuk Seri Muhammad Sabu. Tindakan beliau satu tindakan yang berani untuk menggantung dan merombak nafas sahabat-sahabat semua. Akhirnya hari ini kita mendapat perkabaran bahawa pegawai dan juga individu yang terlibat di dalam penyelewengan, rasuah dan sebagainya telah didakwa. Jadi inilah yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Muhammad Sabu untuk menyelamatkan nafas ini, sahabat-sahabat semua. Dan sekali lagi, Mahathir mencoba untuk membuat provokasi terhadap UMNO Barisan Nasional. Jadi apakah provokasi yang cuba dibuat oleh Mahathir Mohamad ini? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nepal Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Semari kita ikuti berita gempak hari ini. Bekas pegawai nafas didakwa terima rasuah sebanyak 300,000 Amerika Syarikat ataupun USD. Bantu syarikat jadi pembekal baja. Dan kita tahu perkara ini berlaku ketika kerajaan PAS dan juga Bersatu Perikatan Nasional. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini, sahabat semua, yang mana dikatakan bekas pegawai Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas telah didakwa di Mahkamah Seksyen hari ini atas dua pertuduhan menerima suapan berjumlah 300,000 USD daripada Syarikat Pembekal Baja Singapura. Tertuduh Nordin Ibrahim, 77 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan itu dibacakan. Mengikut kertas pertuduhan, Nordin didakwa menerima suapan wang berjumlah sebanyak 200,000 USD dan 100 USD. Jumlah keseluruhan adalah 300 USD daripada Kim Jong Kwah, pengarah Syarikat Chung Chan Asia daripada Singapura. Jadi mengikut fakta kes, Kim Jong Kwah didakwa memindah wang daripada akaun bank milik syarikatnya ke akaun bank milik tertuduh sebagai upah untuk membantu syarikat itu dilantik sebagai pembekal bajah kepada pesawat oleh nafas. Jadi Nordin didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah bank Plaza Mongkiara antara 16 November dan 21 Disember. Ingat, tahun 2022 ketika kerajaan PAS dan juga Bersatu Perikatan Nasional. Mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan juga Akta 694 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24/1 Akta yang sama. Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Jadi disebabkan kesalahan membabitkan dana kerajaan, pegawai pendakwa SPRM Abdul Mutakim Abdul Aziz mencadangkan jaminan antara RM200,000 ataupun RM300,000 bagi dua pertuduhan dengan seorang penjamin. Ia berserta syarat tambahan tertuduh perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah hingga kes ini selesai. Melaporkan diri di pejabat SPRM berhampiran sebulan sekali dan tidak mengganggu saksi pendakwaan. Jadi Hakim Rosli Ahmad yang menetapkan sebutan kes pada 26 Februari bulan depan membenarkan tertuduh diikat jamin RM100,000 bagi kedua-dua pertuduhan dengan seorang penjamin serta syarat tambahan seperti yang dipohon pihak pendakwaan. Jadi jumlah keseluruhan wang jaminan adalah RM200,000. Jadi inilah dia, sahabat semua, akhirnya terbongkar segala penyelewengan rasuah yang berlaku kepada nafas ini dan membawa kepada rombakan dan juga penggantungan nafas sehingga kes ini selesai. Dan kita ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Muhammad Sabu yang berani untuk mengambil tindakan tegas ya kepada isu terkait rasuah membabitkan pegawai dan juga individu di dalam nafas ini, sahabat-sahabat semua. Bukan jumlah yang sedikit, bukan jumlah yang begitu besar, bukan maksudnya jumlahnya begitu besar sekali ya penerimaan rasuah itu, sahabat semua. 300
USD. Kalau darab dengan 4 ringgit lebih, hampir 1 juta. Jadi itulah sahabat semua yang menyebabkan salah satu kegagalan kuantiti beras dalam negara kita ini menjadi sedikit disebabkan pengeluar baja itu pula membeli baja yang mempunyai kualitinya rendah, menyebabkan hasil beras itu terkesan ya dengan baja yang dibekalkan. Seperti mana yang pernah didedahkan oleh seorang individu apabila sebuah podcast Berani Semuka ya bersama dengan Brother Iswardi dan seorang bekas ya pernah berhikmat di dalam nafas ini. Jadi sahabat semua, sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Muhammad Sabu dan juga kementerian yang berani untuk mengambil tindakan tegas seperti ini. Alright, kita beralih pula apabila Mahathir Mohamad cuba untuk memprovokasi UMNO. Beliau mengatakan ya, UMNO sekadar lalat di dalam kerajaan. Jadi itu antara kenyataan daripada Mahathir. UMNO umpama lalat katanya. Jadi bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyifatkan kedudukan wakil rakyat UMNO dalam kerajaan hanya lalat. Mahathir menggunakan perumpamaan itu sebagai memetik pandangan pemimpin DAP terhadap Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh. Akmal Saleh itu memang lalat. Ya, isu populis dia akan bersuara, tapi isu yang tidak mendatangkan faedah bagi dia akan berdiam diri. Itu pandangan saya lah ya. Yang berhormat ahli UMNO mengikut Ngakoming, UMNO hanya lalat, Ngakoming adalah singa. Maksud Ngakoming itu Akmal Saleh, bukannya pemimpin-pemimpin UMNO yang lain. Sebab takut singa, UMNO terima jadi lalat. Inilah UMNO sekarang, tidak lebih dari lalat dalam kerjaan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Jadi untuk rekodnya yang juga Menteri Perumahan dan Kerjaan Tempatan melabel Akmal sebagai lalat. Ketika naib pengurus DAP itu mengambil pendirian enggan melayan cabaran Akmal untuk berdebat berhubung isu kontroversi sandwich ham. Tiada guna untuk berdebat dengan Akmal ini. Sebab otaknya ini hanya tahu untuk mencari populariti. Untuk tujuan politik beliau dan sebagainya. Tunggang isu bangsa dan agama. Katanya kalau demi agama dan bangsa dia akan buat. Tapi dia memilih setengah isu. Baru-baru ini isu bagaimana Melayu menipu orang Melayu ya untuk ke umrah, ditipu dengan begitu banyak jumlah sekali, tapi tidak ada pun suara-suara sumbang daripada Akmal Saleh. Dia hanya akan bising lalatnya, bunyi lalatnya apabila isu itu adalah isu populis dan sebagainya. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi sementara itu setiausaha veteran UMNO Mustafa Yaakob membidas kenyataan Mahathir yang disifatkan sebagai sekadar untuk menghina UMNO. Katanya Mahathir sengaja memilih makna lalat yang ditujukan kepada Akmal secara pribadi. Jadi Mahathir tahu yang dimaksudkan itu ialah kepada Akmal. Kecuali lah kalau bahasa Melayunya difahami secara terbalik. Seperti kereta api menjadi api kereta. Panas nih. Tapi kerana niat jahatnya dan busuk hatinya kepada UMNO, maka dia dengan sengaja memutar maksudnya itu dengan tujuan menghina UMNO. Katanya. Jadi nasihat veteran UMNO itu kepada Mahathir supaya berhentilah mengeluarkan kenyataan dan komen bodoh kerana dendamnya kepada UMNO, kata Mustafa. Tambah Mustafa lagi, semasa menjadi Perdana Menteri buat kali kedua, Mahathir sendiri melantik pemimpin DAP Lim Guang Eng sebagai Menteri Kewangan. Bila ditanya mengapa dia melantik Lim bagi jawatan itu, katanya bekas Setiausaha Agung DAP berkenan mahukannya. Maknanya dia pernah menjadi lalat dan Lim singa. Sepatutnya dialah singa kerana dia Perdana Menteri masa itu, tambah Mustafa lagi. Pedas kenyataan ini. Apapun sahabat semua, inilah ya. Kalau dahulu kita gelar sebagai negarawan, tetapi karena sikap dan mahu lagi nampak relevan dalam politik kita, akhirnya hari ini dianggap daripada negarawan kepada zerawan. Zerawan, tidak punya apa-apa. Memprovokasi, cuba untuk menjatuhkan kerajaan hari ini demi dendamnya, dendam kesumat dan sebagainya. Jadi berhentilah bermain politik. Ya. Layanilah, ya, hayatilah usia-usia di penghujung usia ini. Ya, bersama cucu kah, cari duit yang di mana-mana kah, di bawah bantal kah, di bawah peti sejuk kah dan sebagainya. Mungkin itu lebih berfaedah daripada cuba untuk mengganggu gugat kerajaan yang ada pada hari ini. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Kiranya Anda setuju atau tidak, Anda berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi
Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Novel Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.